Ikhlas ni, dia bukan kalau kita berjuang tanpa duit, ikhlas. Berjuang dengan duit, tak ikhlas. Kalau macam tu, cikgu-cikgu yang mengajar kat sekolah yang bergaji sampai 5-6 ribu tu, tak ikhlas ke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada dalam duduk sebentar. Okey, untuk duduk sebentar ni niche kita adalah apa perbincangan suami-suami ni Suami. bila duduk di kedai mamak. Apa tajuk? Apa tajuk yang diorang sembang kan bila duduk di kedai mamak? Okey, tajuk Adakah sembang pasal nak tambah satu lagi? Adakah sembang kereta? Tu kita akan bawakan tajuk-tajuk yang kita selalu sembang di kedai mamak lah. Okay. Kita nak sembang apa hari ni, Ustaz Azri? Sebelum kita teruskan, mungkin Tuan Haji boleh perkenalkan diri dulu lah. Siapa Tuan Haji? Okey, saya Muhammad Azrin bin Samsudin. Tinggal di Shah Alam. Sudah pun berkahwin. Ada 8 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Kita nak sembang pasal apa? Mamak. Apa tajuk, topik? Okey, tak apa, saya mulakan. Okey, apa yang selalu kita sembang? Dia tengok latar belakang. Okey. Kalau macam orang tu dia latar belakang dia mengaji agama, belajar agama, dia akan bincang tajuk mungkin yang tak adalah jauh sangat. Tapi kalau orang tu dia jenis memang latar belakang dia merapu, memang dia akan bincang benda merapu lah. Tapi bukan nak kata latar belakang tu mengikat seorang tu untuk bincang tajuk-tajuk tertentu. Biasa kalau kata dia nak bincang tentang kahwin lagi, contoh kan, tak kira latar belakang agama ke tak agama ke, dia akan masuk juga. Cuma sejauh mana keseriusan dia tu. Ustaz ada plan nak tambah lagi? Ada, tapi tak sanggup. Tak sanggup sebab apa, Ustaz? Tak sanggup sebab kita dulu masa kita mula kahwin dengan dia, kita susah. Kita gaji kecil, dia pun gaji kecil. Jadi bila sekarang ni macam dah agak senang sikit, dah jadi mutawif kan. Orang kata mutawif ni dia makan banyak sikit. Orang kata, tapi hakikatnya siapa tahu kan. Kita fikir-fikir balik, kita takkan waktu kita dah senang sekarang ni, kita nak tinggalkan dia kan. Kahwin dulu tak semestinya kita tinggalkan dia. Kita bukan maksud tinggalkan dia. Maksudnya kesusahan yang ditanggung bersama tu, kita tak rasa macam patut aku biarkan memori tu dia seorang. Sebab kita akan berseronok dengan yang baru. Hakikatnya orang yang kahwin kan, orang yang kahwin lagi ni, dia akan ada fasa dia seronok dengan yang baru. So dia akan melupakan seketika. Saya ada pernah dengar lah. Dia kata kita akan mula rasa nak kahwin satu lagi bila umur kita capai 40. Dia tak semesti. Dia ramai ada orang-orang yang kita jumpa umur 20-an dia dah ni. Dia jodoh sebenarnya, jodoh. Dia tak semestinya 40. Cuma itu mungkin biasa orang kata sampai 40 dia rasa kemuncak keinginan. Tapi saya sekarang dah sampai 40. Saya tak rasa kemuncak keinginan tu. Bahkan dia lagi kurang dia lah. Dia tak semestinya. Itu. Ustaz, sekarang 8 orang anak. Ya, 8 orang anak. Seorang isteri. Dan itulah. Tak ada apa. Tapi memang tak plan untuk tambah lah. Okey. Ada cerita pasal Dubai tak ada? Okey, kita nak sembang pasal Dubai. Boleh? Langkah Dubai. Okey, sebelum tu. Sebab kita akan ceritakan tentang apa yang dibicarakan oleh masyarakat Malaysia hari ni. Hari ni orang perkatakan tentang tak puas hati dengan kerajaan lah, terutama yang ketua kerajaan PMX kita kan. Jadi langkah Dubai ni salah satu daripada isu yang panas lah yang diperkatakan oleh kedua-dua pihak. Pada awal yang kita tahu, pihak pemerintah dia menafikan, dia kata gagal. Bukan menafikan, dia kata gagal. Langkah Dubai ni gagal. Kemudian
apa nama ni, pihak yang pembangkang dia kata langkah ni ada. Memang ada Ustaz, Tak kenapa tapi gagal. kenapa kita bincang pasal langkah Dubai ni? Sebab itu salah satu topik yang dibincangkan oleh para lelaki di kedai mamak. Boleh kita masuk langkah Dubai ni. Cumanya saya jujur lah. Saya sangat mengikuti perjalanan politik ni semenjak sangat mengikuti selepas pilihan raya negeri. Okey. Bila berlakunya ni dan sebagainya kan. Kita tengok Sanusi menjadi pemain politik kan. Yang daripada tak ada tiba jadi kan. Saya sangat mengikuti lah. Tapi bila terlalu lama walaupun PH berada di dalam keadaan yang sangat kita rasa banyak yang buruk lah. Tapi pembangkang sebenarnya sama je, lebih kurang. Dia pun tak menunjukkan prestasi yang baik. Jadi saya rasa menyampah dan bosan untuk mengikuti politik ni lah. Jadi saya tak berapa mengikuti langkah Dubai ni sebab saya rasa agak mustahil. Agak mustahil berlaku. Dia macam ni tau. Mengikut orang-orang yang memang follow isu langkah Dubai ni. Ni sebab kita bincang macam kat kedai mamak kan. Orang lelaki bincang pasal ni. Mengikut orang-orang yang meneliti tentang langkah Dubai ni, mereka kata benda tu pasti akan berlaku. Tapi sama ada minggu ni, kalau ikut 2 minggu lepas. Nampak tak dia macam Ya. Dia lajak lah 2 minggu lepas. Kemudian kata minggu lepas 2 minggu lepas. Kemudian kemungkinan minggu ni, kemungkinan akhirnya apa yang disebutkan oleh, saya ikut juga apa yang disebutkan oleh Raja Petra Kamarudin. Walaupun ramai orang tak setuju dengan dia, orang pun kata dia dapat maklumat mana kan. Tapi apa yang disebutkan tu macam dia ada seseorang yang bagi tahu pada dia. Maklumat tu memang boleh, pada saya boleh percaya pada dia sebab dia dulu orang yang memang suka mengeluarkan fakta-fakta yang orang lain memang tak tahu sebelum ni. Dia ada sebut sekarang ni bagi tempoh kepada Agong, yang di-Pertuan Agong untuk Agong yang mana? Agong sekarang ni. Okay. Sultan Abdullah untuk memenuhi jemputan Sultan Brunei. Sebab ada majlis perkahwinan anak Tengku Matin kan? Matin. Tengku Matin. Jadi selesai yang tu barulah Sultan Abdullah akan menerima dan juga menghadap, insya-Allah. Jadi benda tu pasti akan berlaku, tapi memang ambil masa lah. Dan yang seronok ni tadi saya ada, bukan tadi, semalam saya ada jumpa dengan seorang yang bergelar Datuk lah, dan dia bekas adun. Bekas adun di, saya tak sebut lah, di Selangor lah, negeri Selangor. Dia ada cerita, dia kata sebenarnya andai katalah yang di-Pertuan Agong ni digantikan dengan Sultan Johor sekarang, dan Sultan Johor memang sangat-sangat bersetuju dengan pertukaran Perdana Menteri. Tapi tak apalah, kita cakap ni atas dasar politik, kita tak menyentuh institusi diraja. Cuma kita nak bagi tahu, kata Sultan Johor bersetuju kerana mungkin satu prestasi PMX sekarang. Yang kedua, Sultan Johor menginginkan seorang yang berasal daripada Johor yang akan memimpin kerajaan baru. Siapa orang itu? Muhyiddin lah. Boleh jadi Muhyiddin, boleh jadi Din juga. Siapa agak-agak? Siapa? Boleh jadi Hishamuddin. Okey. Boleh jadi Hishamuddin lah. Dan Hishamuddin tu sebenarnya dia, mengikut maklumat, dia ada rumah dekat Dubai tu. Jadi ahli parlimen yang pergi ke sana tu sebenarnya pergi rumah dia. Mereka bukan bincang di peringkat awal. Benda tu macam yang dimaklumkan oleh MB Sanusi, benda tu dah dibincang lama, beberapa bulan sebelum ni. Cuma langkah Dubai tu dianggap macam satu dummy lah, dia kata. Macam mana langkah Dubai tu boleh terkantoi? Adakah dari nak kata kantoi tak kantoi, dia politik ni kalau kita rahsiakan pun akhirnya diketahui. Betul? Dia mesti tahunya. Macam kita kata PMX, dia kata dia ada
apa nama ni, The number. sorry, dia kata dia tak pernah bincang dengan Zahid. Akhirnya orang tahu, keluar gambar-gambar dia bincang dengan Zahid, jumpa dengan Saifuddin. Walaupun politik ni kita rahsia macam mana pun, akhirnya akan diketahui. Sebab tu Raja Petra kata, daripada orang tahu kemudian, lebih baik kita bagi tahu sekarang. Sebab tu Sanusi, strategi MB Sanusi, pengarah pilihan raya PN ni, dia memegang jawatan dalam parti politik sebagai pengarah pilihan raya PN. Langkah dia, dia punya strategi, dia memberitahu awal kepada media, itu salah satu daripada strategi politik yang betul, menunjukkan kematangan di dalam berpolitik. Lepas tu kalau kita sebagai sebuah parti politik tak ambil peranan ataupun tak mengambil peluang untuk sama-sama menyuarakan pertukaran ni, rugilah. Sebab kalau kita betul-betul, kalau anda berpuas hati dengan harga beras sekarang, tapi ada contohlah. Okey, kalaulah ditakdirkan berjayanya pertukaran kerajaan, adakah Malaysia ni akan, dia bukan isu apa yang akan berlaku, tapi isu dia sekarang rakyat dah memang dah tengok tak selesa dengan keadaan sekarang. Jadi Malaysia ni, masyarakat kita ni, termasuk saya rasa majoriti lah. Walaupun kita tanya, apa yang akan berlaku kalau kita tukar Perdana Menteri? Kita rasa sebahagian kecil kot yang tanya macam tu. Tapi sebahagian besar, bila dia tak puas hati dengan sekarang, dia akan cuba tukar. Di mana-mana tempat pun dia akan macam tu. Tapi tukar dulu. Apa nak jadi, itu kebiasaan. Dia hampir sama apa yang berlaku ketika Saurah di Mesir. Revolusi. Revolusi. Apa yang rakyat tak nak, kami tak nak Husni Mubarak, kami tak nak Husni Mubarak. Dan bila jatuh tu, dia tak tahu dia nak pilih siapa. Lepas tu dia pilih Mursi. Lepas tu kami tak nak Mursi sama ni. Bila jatuh dapat sisi. Maksudnya dia tahu apa yang dia tak nak, tapi dia tak tahu apa yang dia nak dan sepatutnya yang baik untuk dia. Itulah peranan parti politik yang ada ni. Selain daripada Perikatan Nasional, kita ada Berjasa. Kan? Betul tak? Kita ada. Kita sedar tadi kita dalam pentas Berjasa ni sedar tak? Macam saya pula Ustaz. Tapi kalau lah Ustaz cakap itu, orang akan gelak lah Ustaz. Sebab kita takkan mampu melakukan apa-apa untuk sekarang. Tapi kita ada lakaran sehingga 2040. Yalah, tapi kita bincang di langkah Dubai tu, peranan kita mungkin. Kita boleh main peranan sebagai orang yang memang daripada awal tidak setuju dengan PMX. Tak ada siapa di kalangan parti politik yang bersama dengan Pejuang, Parti Putra, Parti Iman dan juga Berjasa yang bersetuju dengan PMX dalam gagasan dalam gerakan tanah air. Semua GTA kan, tak ada siapa yang setuju dengan PMX kan. Jadi peranan kita pun diperlukan. Dan banyak NGO yang sebenarnya bersama-sama dengan ada gerakan yang dipimpin oleh Haji Amin ni. Betul. Tapi mungkin kita boleh wrap up kot isu Dubai ni. Okey. Sebab saya rasa macam saya cakap tadi lah. Politik ni sangat memualkan saya lah. Sangat memualkan. Tapi saya sesekali saya akan mengheret balik lah. Sembang di kedai mamak. Sembang di kedai mamak. Macam tu lah. Kita akan masuk balik nanti. Kita akan masuk balik. Tak ada Cuma masalah. Saya nak tanya. Siapa ahli politik harapan Ustaz Azrin dalam setiap parti? Dalam setiap parti. Kalau saya cakap UMNO. Okey, UMNO dulu Kalau UMNO, kejap. UMNO ni saya tak kenal sangat lah pemimpin dia. Sebab saya pun memang semua tak boleh diharapkan. Macam tak boleh diharapkan lah. Dulu memang saya letakkan harapan contoh pada Ashraf Wajdi. Sebab memang kita nampak dia orang agama. Kalau bicara pun dia keluarkan ayat Quran, Nas. Kita pun minat. Dan kita tahu latar belakang dia seorang yang hebat kan. Tapi macam mana orang agama boleh jadi macam tu? Sebab ada kepentingan. Macam saya semalam dengan yang Datuk tu yang dia macam Datuk ni UMNO. UMNO. Tapi dia macam marah dekat UMNO sekarang ni.
Jadi saya sembang, tiba-tiba Datuk pun dah balik, saya sembang dengan salah seorang lagi, seorang AJK dekat situ, AJK Surau lah. Dia kenal rapat lah dengan Datuk ni, dia kata saya kenal lama lah. Dia kata sebab mungkin Datuk ni tak puas hati dekat UMNO sebab dia tak ada kepentingan. Dia tak ada kepentingan. Dia tak ada habuan yang dia dapat, sebab tu dia tak puas hati kat UMNO. Kalau dia Jadi dapat, kembali kepada soalan tadi, kenapa Ashraf Wajidi boleh jadi gitu? sebab apa? Sebab ada habuan yang dia dapat. Sekarang ni dia jadi pengurusi MARA, betul tak? So ada habuan dia. Jadi tak pelik lah. Dan dia Setiausaha Agung. Ini tuduhan yang berat ya. Bukan tuduhan. Itu benda gambaran sebagai dalam politik, memang itu gambaran dia. Macam tu. Okey. Tak ada masalah. Kalau dia tak setuju, dia kena buktikan. Dia kena buktikan tapi hakikatnya memang itu yang habuan yang dia dapat, yang kita nampak lah. Okey. Itu dalam UMNO UMNO. Dalam Parti Melayu Seterusnya, PAS. Okey, dalam PAS. Dalam PAS ni, saya kalau anak muda, saya suka kepada tu Syahir yang berdebat dengan Rafizi. Nampak macam tak? Saya nampak dia intelektual, yang agamawan, yang intelektual lah. Dia memang latar belakang sekolah agama, dan juga dia ada itu kalau anak mudanya lah. Kalau yang veteran ni macam saya minat Sanusi. Tapi dia karaoke dengan bukan ajnabi, Ustaz. Saya tak bicara tentang karaoke dia tu. Saya suka dari sudut dia bukan orang yang kosong dari sudut. Bila saya cakap tentang politik ni, saya akan tengok pada latar belakang agama dia dulu. Praktis agama dia tu kita cerita belakang lah, macam Ashraf Wajidi lah. Kenapa saya minat pada dia dulu ataupun meletakkan harapan pada dia, sebab dia latar belakang agama. Sama dengan Sanusi. Sebab saya tengok dia ada juga latar belakang agama tu. Adalah, walaupun bukanlah ikut jalur yang kita fahamkan, tapi ada juga kefahaman dia dan semangat kalau istilah kita, semangat watan dia tu ada. Isu karaoke tu kita tolak belakang lah. Itu tak tahulah, itu dia punya jemaah dia lah kan. PAS lah yang menentukan. Kalau dia orang setuju dengan cara dia orang akan setuju. Kalau dia tak setuju, dia orang akan beritahu. Kalau Ustaz rasa benda tu baik ke tak? Peribadi? Tak baik lah. Saya peribadi tak baik. Saya pun tak suka seorang menteri besar duduk ber-TikTok live sambil berkaraoke. Kemudian dekat majlis-majlis yang terbuka pun sikit-sikit nak menyanyi kan. Pada saya itu tak okey lah. Tapi pada sudut dia nak buat kerja dan dia tahu apa benda yang dia nak buat untuk negeri Kedah tu, itu saya okey dengan dia. Sikit lagi komen. Sanusi ni ada orang cakap dia ni cuma buat dia plan tu dah ada. Cuma dia jalankan je. Jalankan dengan baik. Sebelum dia tak ada pun idea yang baru. Macam idea koridor semua tu. Dia bukannya benda. Saya wallahualam, saya tak boleh komen benda tu sebab saya tak tahu apa benda yang dia bentangkan yang baru, idea baru untuk negeri Kedah. Saya tak tahulah. Cuma dari sudut kerja buat dia tu baiklah. Nampaklah bagus. Walaupun tak dilaksanakan oleh kerajaan dulu, tapi nampak macam dia ada buat penerusan. Litar lah apa benda tu, apa semua tu. Itu. Okey, seterusnya. Parti Melayu seterusnya. Ada lagi ke Parti Melayu seterusnya? Tak ada. Kita berjasa. Itu nantilah dulu. Kita Parti Multiracial. Parti Multiracial. PKR lah. Saya kalau ikut dulu memang Anwar Ibrahim lah. Sebab saya antara pejuang reformasi. Walaupun kita zaman sekolah kan, masa dia mula-mula nak jatuh tahun 1990 apa dia tu? Tak tahu. 98. 98 dengan musik 98. Tahun 98 kan? 1998. Sebab saya punya ustaz saya, guru besar sekolah kami, Ustaz Nikmat Yusof almarhum, dia memang rapat dengan Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim ni memang kalau apa pun dia banyak bagi bantuan pada sekolah kita masa dia ABIM. Ustaz saya pun ABIM. Jadi memang banyaklah kita perhubungan dengan Anwar Ibrahim ni. Jadi idola kita tu Anwar Ibrahim. Orang yang kita sanjung. Sampailah dia nak jatuh, sekolah kami ni menjadi pusat mesyuarat secara rahsia golongan yang menyokong Anwar Ibrahim. Memang rahsia. Saya ditugaskan masa tu untuk jaga kawasan sekolah supaya SB tak masuk. Tapi masuk juga. Masuk gagal. Kami gagal lah dalam mengawal tu. Tapi nak bagi tahu kata
memang kita, dan Anwar Ibrahim datang ke sekolah kita, dan saya daripada Alustar, daripada KL, cuti sekolah daripada KL sampai ke Alustar, turun stesen bas, nampak Anwar Ibrahim, ceramah Perdana Anwar Ibrahim, Mahat Tarbiyat Islamiah Derang, sekolah saya. Asalnya saya kalau biasa sampai Alustar saya akan bersia-sia dulu, dekat maghrib baru saya balik. Ni tak, terus nampak je poster dia, saya ajak kawan saya, jom kita balik. Sampai sekolah memang orang dah ribuan manusia dah berkumpul. Tapi orang PAS lah. Kan orang PAS lah yang memenuhi. Kita pun pergi. Dan habis solat maghrib, terus saya merapati Anwar Ibrahim. Walaupun saya lewat, akhirnya dapat berada depan Anwar Ibrahim. Dan saya dapat salam dengan Anwar Ibrahim. Dan ada satu demonstrasi dekat KL depan Salam sikit Ustaz. ya. Ambil berkat Anwar Ibrahim. Tangan ni memang tak basuh daripada tahun 2004. Ini memang saya reserve lah tangan ni. Tapi sekarang bila dah melihat keadaan, mungkin kita boleh basuh sama. Astagfirullahaladzim. Tolong padam lah yang ni nampak over sangat lah. Tolonglah minat ke apa, tolong. Baik. Anwar Ibrahim lah. Memang saya kagum dengan dia, seorang yang berkebolehan semua sudut. Saya rasa hampir semua orang yang saya pernah jumpa, dia pernah melalui fasa mengkagumi Anwar Ibrahim. Betul. Dia memang satu sosok yang sangat hebat. Lah. Pandai bicara dia. Tapi dari sudut pentadbiran dia, orang yang pandai mentadbir sahaja boleh mengukur. Tapi bila melihat keadaan sekarang ni, nampak bila orang yang mengkritik dia mengeluarkan titik-titik kelemahan dia tu, kita pun betul juga ada titik kelemahan di kat sini. So kita nampak, walaupun kita tak pandai mentadbir, tapi bila ada kita orang yang pandai mentadbir, melihat mereka mengulas tentang kelemahan pentadbiran Anwar Ibrahim, jadi pun betul juga nampak. Okey. Selesai PKR. Siapa yang itu saya dulu? Belajar di tempat saya belajar dulu di salah sebuah negara Arab lah. Negara Arab yang mempertahankan Palestin. Ya, pasti. Boleh bangga. Walaupun dia jalurnya jalur lain. Tapi saya bawa baju Anwar Ibrahim tu, yang kat tangan tu. Rupanya yang kata tangan tu tangan orang lain. Tapi rasanya tangan betul. Rasanya lah tak apa. Tapi sampai pakcik tu kata tangan orang lain, dan tak ada siapa pun buat apa. Tapi ada orang buat gambar video alam tu. Tak apalah. Itu biar je lah. Yang masih diharapkan dalam PKR. Yang masih diharapkan dalam PKR sekarang ni. Siapa tak kenal jugalah dalam PKR sekarang ni. Dulu saya minat juga Cikgu Bat, tapi Cikgu Bat pun dah lompat dah. Dia tinggal. Dulu saya minat Cikgu Bat. Nampak idea dia. Tapi tengok dia pun lompat juga. Kemudian saya minat Ezam pun lompat juga. Minat siapa lagi? Selain Ezam, Cikgu Bat seorang lagi. Azmin pun lompat juga. Alamak, dah tak ada lah. Okey. Yang sekarang ni siapa? Menteri Fahmi tu saya tak kenal lah. Tak minat. Tu tak dia kenal. pelakon tu. Baru tahu kata dia pelakon sebelum ni kan. Saya pun baru search balik mana video dia berlakon, punya sikit je. Sikit lah. Okey, PKR kita ada parti apa lagi? DAP. Saya dalam DAP ni, saya sebenarnya ke Ustaz resis? Tak. Saya okey untuk individu lah. Dari sudut sebuah organisasi politik, kita memang reserve banyak lah. Kita memang letak halangan lah dengan fikrah ideologi dia kan. Tapi dari sudut individu, yang saya tengok lah, walaupun banyak benda yang boleh kita kritik dari sudut ideologi dia, tetapi dari sudut lenggok bahasa dia, gaya kerja dia, Anthony Locke. Anthony Locke. Elok lagi bahasa Steven Sim. Tapi saya tak minat dia sebab saya nampak dia ada, wallahualam, masing-masing melihat orang tu pada sudut pandang yang berbeza. Saya tengok Steven Sim, satu lagi Howard Lee. Dulu ada juga saya minat dekat dia sebab dia cakap tu lorak Perak kan. Okey Howard Lee. Tapi sebab dia suka kacau sampai luar batas kan. Kalau Anthony Locke ni dia macam pentadbiran dia okey, dan dia pun tak pernah sebut tentang Islam. Adalah sekali tu keluar dia punya satu kenyataan kan. Tapi tak pernah jelma kecuali selepas dia orang kumpul-kumpul kan, rupanya ada. Tapi sebelum tu tak nampak sangatlah dia okey. Pada saya okey lah. Dan dia orang muda. Saya ingat umur dia apa? Dia umur berapa? Tengok. Rasa macam 40. Ini look. Tapi dia nampak baik lah.
Sebab Tak nampak kacau sangat lah. Anthony Luke, Ha. Ministry of Transport. Dia berumur 46. Oh, 46, 40, 46. Okey lah, Muda tak jauh lah, sangat tak lah. tua lah. Okay. DAP, ada parti apa lagi DAP Iman. Jangan gelak kan. Tak parti Iman, dia geng. Dia geng kita. Parti-parti yang relevan sikit. Dia relevan sikit. Pejuang. Alamak. Siapa? Apa lagi parti yang relevan? Pejuang lah. Tak relevan. Tak ada. Bersatu. Bersatu. Bersatu Bersatu. Wan Faisal boleh. Saya okey. Suka juga. Sebab saya tengok dia Wan Faisal. Betul lah, Wan Faisal. Dia Kelantan kan? Bertanding kat Kelantan itu kan? Tapi dia orang Kelantan. Dia orang Kelantan sebab dia nak tak tahulah, tapi tengok macam ni. Tapi tak apalah, yang penting saya memang nampak sikit lah ketokohan dia tu. Wan Faisal Wan Faisal. Okay, tapi saya bagi pendapat sikit lah. Sebenarnya bila berlalunya masa, saya nampak bila kita nak memberi harapan kepada pemimpin ni, benda orang pertama yang perlu kita ni adalah orang pandai cakap. Itu masalah kita. Sebab bila pandai cakap ni lebih senang nak menipu kita. Maksudnya bila dia ni pandai cakap, kita reserve dulu. Macam Anwar Ibrahim kan, semua kagum dengan dia pandai cakap. Rupanya lepas tu macam tu pula jadi dia. Dan semua pemimpin yang banyak cakap ni selalunya saya akan reserve lah untuk mengkagumi dia lah. Apa benda ada parti lain ke yang parti lain? Tak ada lah, itu je. Tak ada lah. MCA, MIC. Tu parti tunggu apa? Tunggu nak rebah lah. Kalau MCA saya minat tu, yang siapa tu? Cina Melaka tu. Aitam. Apa ke nama? Tak tahulah, sebab mungkin saya punya sudut pandang saya tu pada perbahasan dia, pada semua tu disediakan Ustaz. Tak. Yelah memanglah, bukan kita kata maksudnya memanglah dia disediakan, tapi dia bawa benda tu. Macam PMX kita pun benda tu disediakan. Tapi pembawaan dia hancur juga kan. Tak tahulah, orang yang berkritik dia kata begitu dan kita pun nampak macam betul juga. Itulah, saya pun tak tahulah. Setiap daripada pemimpin tu mesti ada orang belakang yang bekerja menyediakan untuk dia. Tapi macam mana dia nak deliver benda tu? Sebab tu MB Sanusi pernah kritik dalam tapi dia kata benda tu MB Sanusi telah pecahkan rahsia rasmi kan. Kan dia kata masa mesyuarat dengan menteri-menteri besar, laporan yang sepatutnya dibentangkan oleh PMX dah disediakan pun oleh Kementerian Kewangan. Tapi PMX tak baca, tak sampaikan dengan baik. Bahkan dia seolah macam ceramah pula. Biasalah Anwar Ibrahim. Maknanya konon tak ikut. Yelah, maknanya betul ada orang belakang, tapi macam mana cara nak menguruskan. Sama juga memang orang macam tu. Selesai parti-parti yang relevan. Kritik orang sedap kan. Dalam masing-masing ni memang kita suka kritik kita orang. Kita suka. Tapi bila nak tanya Ustaz, macam mana kita nak macam mana kita nak perbaiki mutu politik Malaysia ni? Anda nampak dia sangat menjijikkan. Saya tak nampak menjijikkan. Minta maaf saya terpandang sana. Ustaz tak nampak politik ni menjijikkan? Dia melondehkan aib orang. Dia sanggup menggadaikan. Ni mungkin apa yang dia siapa yang bawa politik tu? Politik ni tak sekotor tu. Dia politik kepatian Ustaz. Tak. Bagian politik tak. Bagi Ustaz tak? Okay. Siapa yang bawa politik? Siapa pembawakan seorang tu? Contoh ini sebab semalam berlaku banyak benda. Semalam saya mengajar di satu tempat tu di Kelang. Saya naik motor. Ustaz aktif juga mengajar? Mengajar. Tak ditarik di satu tempat lah. Tak dicerita kat mana kan. Kemudian saya naik motor. Kemudian hujan lebat. Saya sembang lah dengan orang yang saya sebutkan tadi, Datuk tu. Bekas adun tu. Kemudian saya sembang dengan jemaah yang satu lagi. Kemudian ada seorang lagi jemaah tu. Dia prof bekas dia dulu bertugas dekat IPTA. Kemudian dia bertugas dekat IPTS. Dan saya panggil dia prof lah. Memang masyarakat itu panggil dia prof. Dia
berbesar hati untuk hantar saya sampai ke Shah Alam. Dalam kereta tu kami sembang panjang. Macam ni motor tinggal sana. Motor tinggal sana. Okey, kisah sambung situ. Okay. Saya pun dah sampai ke rumah saya tu, depan rumah saya kan ada kedai makan kan. Tu kami lepak-lepak Tak pernah jemput Ustaz. Ustaz tak pernah jemput Ana. Ya, saya nak jemput tapi sudah patut kena bawa mic sekali. Okey, teruskan. Tak apa. Lepas tu sembang-sembang di hujung tu dia kata saya benci politik. Sama macam awak. Maksudnya Ana level Prof lah. Level orang yang tidak pandai mentakrifkan politik tu macam dia bagi balik. Okey, teruskan. Dia politik tu okey. Macam mana permainan dia tu? Macam mana kita nak bawa? Dia bagi contoh sebab dia Prof ni dia bekas ketua pemuda cawangan dekat tempat tu lah. Cawangan? Ya. UMNO. Ya, ketua pemuda cawangan. Ketua pemuda UMNO cawangan. Dan dia kenal orang yang saya sebutkan tadi yang bekas adun tu. Dia kata lu orang biasa je. Tapi sekarang ni dia kaya raya dia kata. Bekas adun, bukan bekas exco. Bekas adun. Adun kosong lah. Adun, bekas adun. Maknanya bukan jawatan exco tapi dapat tanah anugerah banyak. Dan dapat datuk. Saya kata kaya, dapat datuk. Saya tak tahu datuk tu dapat bila tapi orang panggil dia datuk lah. Benda orang panggil dia kata kalau saya kata duit dia banyak ke? Macam mana Prof tahu? Uish, banyak Ustaz. Makan tak habis Ustaz. Kan? Itu adun dia kata. Bayangkan kalau exco. Jadi siapa yang kotorkan politik tu? Ada orang yang mengotorkan politik. Akhirnya masyarakat melihat politik mesti macam tu. Rupanya tak. Politik bukan macam tu. Kalau Ustaz kata macam tu kan. Kita kata politik ni okey. Tapi semua pemain politik itu adalah kotor. Macam mana Ustaz nak kata? Berjasa tak? Masuk pun belum Ustaz. Kita belum. Sebab saya nak menafikan semua tu. Jadi sabar. Saya nak menafikan semua tu. Berjasa dia tak ada dalam game lagi Ustaz. Dia belum dipanggil. Jangan. Asalkan parti politik yang berdaftar, mesti ada orang yang akan kacau di belakang. Ada. Cuma belum. Saya tahu. Maksudnya belum besar. Ada orang yang nak tapi kenapa dia boleh bertahan? Sebab dia ada agenda yang besar. Dia ada. Okey. Boleh tak anda cakap kalaulah kita terima tawaran tu mungkin kita dah jadi adun? Boleh jadi? Sebabkan kita tak pandai bermain seperti mana mereka bermain. Bukan. Sebab itu salah tafsir tu. Sebab kita tak pandai bermain cara mereka bermain, maka kita tak dapat jadi adun. Itu salah sebenarnya. Bukan cara macam tu. Tapi kenapa kita nak main dengan cara permainan dia? Walhal kita dah ada lesen untuk bertanding. Kita bertanding lah. Kita ada tenaga. Ahli yang boleh berkorban. Kita ada ahli yang bukan korban. Ahli ni bukan korban masa. Dia korban tenaga. Dia korban wang ringgit dia. Kita boleh gunakan kekuatan itu untuk kita dapat matlamat yang sama. Tapi hasilnya kita kalah semua deposit. Itu sebab strategi. Yang mula salah. Kita saya tak nafikan lah. Strategi kita bersama dengan tu saya tak nafikan. Ada sedikit yelah. Bila kita dah masa benda tu dibuat, strategi langkah untuk bersama dengan GTA tu dibuat, kita akur dengan keputusan pimpinan. Tapi selepas berlaku dah selesai pilihan raya, kita muhasabah balik. Maksudnya kurang tepat. Maknanya pada kita boleh kita kata ijtihad kurang tepat, biasa je. Dapat ajran lah. Ajrun wahid insya-Allah. Tapi saya masih kekal dengan bukan kekal lah. Masih lagi berpegang bahawa politik tu kotor. Politik tu kotor. Kalau kita nak main, kita akan main tepi-tepi je. Kita takkan boleh masuk. Boleh. Kalau kita masuk maksudnya kita akan terpalit dengan kita masuk, berjasa masuk. Kita duduk mesyuarat sekali dengan parti politik yang lain. Saya tak sebutlah parti mana. Tapi kita duduk sekali, bincang, okey je. Kita bagi pandangan. Diorang cuma ada sekatan dari sudut mungkin diorang ada ahli yang ramai. Kemudian dia ada sumber kewangan yang kita pun tak pasti daripada mana. Kita ada sumber kewangan, kita ada. Tapi tak besar lah. Tapi kita boleh bertahan dengan sumber yang sikit tu. Sebab kita tahu kalau kita mula membuka ruang untuk orang menyumbang secara yang kita pun tak pasti orang ni bagi ada kepentingan dan sebagainya, mungkin kita pun akan. Kita ada orang sumbang tak? Penyumbang biasa. Parti-parti politik semua hidup dengan sumbangan. Ya. Biasa.
Cuma macam mana kita nak manage sumbangan tu? Kita nak terima sumbangan daripada tokoh-tokoh besar. Mesti dia letak syarat dan dia pun takkan bagi pun pada parti kecil macam ni. Sebab dia tahu apa dia punya ni kan, benefit yang dia Tapi dapat. betul ke kita boleh berada dalam peta politik ni tanpa kita terpalit dengan dosa-dosa? Dia terpalit tu macam ni. Sama contohlah kita berkawan dengan Mahathir. Kawan dengan Mahathir. Mahathir mungkin ada kisah-kisah lama dia yang kita pun tak pasti betul ke tidak yang dituduh, yang dituduh pada dia tu kan. Memanglah terpalit. Engkau pun kawan dengan parti lawan akan kata engkau. Tapi untuk kita terpalit mengambil duit dia tu mungkin tidak lah. Sebab anda rasa sebab kita belum berada di tahap tu. Mungkin bila kita dah ada di tahap tu, itu tengok ketahanan kita macam mana. Ketahanan dan kefahaman kita. Kalau kita faham betul politik ni sebenarnya bersih tapi dikotorkan oleh orang-orang yang kotor. Ustaz masih mempercayai politik ni bersih? Saya percaya politik ni bersih dan itulah buat masa ini itulah salah satu-satunya lah, saya tak kata mungkin salah satu ataupun satu-satunya, tak tahu nak kata macam mana. Satu-satunya macam tak ada jalan lain kan. Nampak setakat ni macam itulah satu-satunya cara untuk sampai ke puncak pimpinan. Jadi saya rasa ada cara lain ke? Ada cara lain ke? Okay, kita pakai cara Hizbut Tahrir ke? Itu kita panggil Hizbut Tahrir kat sini. So dia cerita dia punya langkah-langkah dia. Okey, baik. Itu diharam. Yalah, setiap orang dia mungkin ada strategi dia, tak salah lah. Betul lah. Tabligh ada strategi dia. Tabligh pernah sembang tabligh. Tapi dia main politik ke? Tak, dia ada strategi dia. Apa strategi dia? Banyakkan ibadat kepada Allah Ta'ala akan bagi kepimpinan kepada kita. Takbir! Allahu Akbar. Itu kata orang tabligh lah. Tapi Rasulullah pun itu kata dia, jangan petikan. Tak boleh petikan. Hizbut Tahrir ada strategi. Orang politik ada strategi dia macam mana. Dan setakat ni setakat ni jalur politik yang berjaya untuk capai kepada matlamat kepimpinan tu. Adakah politik ini selama-lamanya maksudnya kotor? Bukan. Maksudnya politik ini yang akan kita gunakan selamanya. Politik ini yang akan kita gunakan selamanya. Cara politik macam ni ke yang kita akan gunakan? Sebab saya tak pastilah. Itu pendapat Ustaz lah. Maksudnya tak akan datang mungkin akan berubah. Ustaz rasa apa yang sepatutnya zaman. Sebab kita gunakan cara parti politik ni mungkin semenjak kalau sejarah Malaysia lah, mungkin semenjak merdeka kot. Baru je benda ni. Sebelum ni pakai sistem apa kan. Berkemungkinan 20 tahun 30 tahun akan datang akan ada sistem yang lain yang akan kita guna pakai untuk sampai ke. Ustaz ada terfikir cara yang lain? Saya terfikir ada. Cuma saya tak tahulah apa sistemnya. Mungkin akan kembali kepada sistem Khulafa Rashidin dulu. Tapi tak tahulah macam mana nak sampai ke situ kan. Dia mungkin ada langkah-langkah dia. Ibarat macam orang kata, macam mana daripada dulu banyak parti politik bertanding, sekarang ni akhirnya tiba-tiba secara tak sengaja 2-3 pilihan raya dah jadi macam hanya 2 parti politik saja yang bertanding. Orang pun macam tak sedar kenapa jadi macam sistem dua parti kan. PN dengan PH. Secara tak sengaja benda itu akan, dan kemungkinan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang akan berlaku perubahan demi perubahan. Akhirnya akan ada sistem yang baru dekat Malaysia lah. Kita tak cerita lah dunia wallahualam lah macam mana kan. Untuk menguatkan macam pakar politik tapi untuk menguatkan anda punya anda punya kenyataan tadi. Kalau kita tengok politik ni adalah kotor, bukti dia bila Mursi menang dia dijatuhkan oleh itu kuasa besar. Lepas tu Hamas pun sama, pun jatuh juga. Tunisia banyak lagi negara-negara Arab yang lain. Kalaulah kita berjasa bermain dalam politik yang bersih bersendirian, anak rasa kita pun akan jatuh. Dia wallahualam, saya tak naklah sampai cerita macam kita ni pakar politik kan. Tapi sekadar pemerhatian insan kerdil ni, setakat bacaan kita yang orang awam bukan bidang politik ni, kita nampak mungkin backup waktu dia menang tu mungkin kurang lah. Dia pun menang dalam keadaan media tak bersama dengan dia. Betul tak? Sistem sokongan tu tak kuat.
Media pun tak sama dengan dia, saya rasa Yalah, macam tu. betul. Okay, cukuplah Ustaz. Okey, Politik cukup lah. ni. Okey, politik. Nak termuntah lah Ustaz. Korang nak memulai tadi. Masalahnya sebab dia masuk balik. Okey. Okay. Kita tutup dulu lah politik tu. Okey. Kita buka balik nanti. Baik. Dan mungkin kita, siapa yang tengok kita punya sembang-sembang ni sembang-sembang kedai mamak lah. Ni sembang-sembang kedai mamak Siapa yang tengok saya sembang pasal politik tu, biasalah. Yang tak bersetuju dengan saya, yang tak sehaluan, tak sama warna, itu dari sudut politiknya. Tapi matlamat kita adalah untuk menegakkan agama Islam. Apa juga, sama ada dalam UMNO ataupun dalam PKR, DAP bila? dalam DAP taklah, DAP tu lah DAP lah. Dalam PAS, dalam Bersatu, dalam Berjasa, dalam Iman, dalam Pejuang, apa lagi parti politik yang ada Putra. Semua matlamat dia untuk cuba tanya setiap orang ni apa yang dia nak daripada agama Islam ni. Mesti semua orang nak Islam tu berada pada tempat yang teratas. Cuma cara perjuangan tu berbeza. Biasalah. Ustaz memang suka sembang politik suka dia macam menghidupkan roh. Dia bukan, dia jadikan kita ni jadi semangat berjuang. Kita hidup ni mesti ada satu benda yang kita buat. Kan? Tapi saya takkan sembang lah benda-benda ni dengan di surau, di masjid yang saya takkan sembang. Sebelum kita ni masuk, Ustaz bertugas sebagai apa? Saya guru. Guru di saya sebut konsultan. Kalau orang tanya sekolah mana, tak, saya macam konsultan. Nampak macam kemas sikit lah kan. Pusat bahasa. Pusat bahasa apa? Pusat bahasa Jepun. Pusat bahasa Arab. Bahasa Arab lah. Guru pakar bahasa Arab lah. Tak pakar, ada orang lagi pakar. Saya pun sambil belajar. Bahkan kadang-kadang anak murid saya lagi pakar daripada saya. Dia nak test Ustaz. Dia akan test, dia akan tanya, bahkan dia orang yang akan cadangkan kitab-kitab mana yang untuk saya rujuk. Okay. Mungkin apa kena-mengena soalan tu? Kita masuk isu pendidikan anak-anak. Isu pendidikan Ustaz ni kaya dengan anak. Amin ya Rabb. Ada orang tak boleh susah dapat anak. Ustaz ada 8 orang anak. Alhamdulillah. Ustaz rasa pendidikan anak-anak ni perlu diberi perhatian lebih oleh siapa? Oleh siapa? Ibu atau ayah? Ibu atau ayah ke mak bapak lah. Pada saya dua-dua lah. Tapi kalau cara dalam keluarga saya ni banyak keluar. Banyak bertugas di luar. Jadi memang banyak saya lepaskan kepada rumah saya lah. Saya terus terang saya cakap, mula-mula saya mengenal setiap anak-anak tu masa PKP. Betul. Sebab jadual sekolah anak-anak, orang rumah akan bawa pagi, dia akan siapkan anak-anak, dia akan bawa pergi sekolah. Kat sekolah pun dia yang ajar. Sekolah tu anak-anak saya belajar kat situ. Balik, saya kadang bila dia balik, saya dah tak ada kat rumah, saya pergi mengajar tempat lain. Okay, balik pun kadang malam pukul 11 kita ada mesyuarat lah apa lepas mengajar semua kan. Kayaknya pukul 11-12. Esok rutin yang sama. Sabtu Ahad baru jumpa anak. Sabtu Ahad pun kadang Sabtu ada program, Ahad ada program. Betul-betul Allah Ta'ala bagi hikmah PKP tu. Itulah saya kenal. So, patut bini aku duk cerita pasal anak aku yang ni. Rupanya memang macam ni panggil dia. Sampai macam tu Ustaz? Macam tu. Lepas tu kita lepaskan kepada isteri lah. Dan Alhamdulillah. Ustaz tak rasa terkilan ke bila melepaskan masa? Okey, lepas pada isteri tu, dalam erti kata yang lain, selepas tu tugas cikgu-cikgu lah sekolah. Jadi kita minta bantuan daripada guru-guru. Sebab tu saya minta anak-anak saya hormat betul. Cikgu, kalau dia kata mengadu cikgu tu gini-gini, kita tak, cikgu yang betul, kamu yang salah. Kita akan ajar dia macam tu. Walaupun kita tahu kadang macam cikgu tu salah kan. Tapi kita kata kamu yang salah, cikgu yang betul. Sebab kita lepaskan kepada cikgu-cikgu untuk tengok anak-anak kita. Sebab tu kena pastikan pendidikan anak-anak ni di awal persekolahan dia memang kena letakkan pada tempat yang betul, sekolah yang betul. Jadinya Ustaz memang terlepas sikit lah. Bukan terlepas, memang terpaksa melepaskan lah. Sebab kita dah kerja macam tu. Saya ingat bukan saya seorang. Yang penting jangan dua-dua lepas. Sama ada suami ataupun isteri, tapi jangan dua-dua. Mak bapak dua-dua sibuk, lepas kat bibik ke. Itu pada saya memang sangat teruk lah. Cuma mungkin saya nak share
Saya duduk bersama masyarakat di kawasan perumahan saya lah. Kawasan B40 dan ke bawah. Saya nampak mak ayah sibuk dan anak-anak dilepaskan. Saya cuba mengumpulkan diorang ni. Antara usaha dia buat kelas Quran kan. Bila buat tak ramai lah. Confirm lah tak ramai kan. Tapi sangat menarik. Ramai bila buat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail dia ramai. Saya macam kenapa ramai time Qiyamul Lail? Rupanya bila saya buat analisis. Analisis nampak kemas kan. Rupanya diorang ni bosan duduk kat rumah. Betul. Baru nak teka. Baru nak teka. Sebab dia bosan duduk kat rumah. Antara rumah sempit ke, dia tak suka mak rumah ayah. Flat Rumah flat. Tak suka mak ayah dia dan sebagainya. Jadi itulah saya tengok, kalaulah inilah masyarakat ni, macam manalah budak-budak ni akan besar dan sebagainya. Nampak macam pendidikan kita ni tak melahirkan manusia yang baik lah. Ustaz rasa macam mana? Wallahualam, tu kena tanya. Saya kadang nak cakap lebih-lebih pun kadang nanti ada yang ni kan. Ada yang lebih pakar. Betul. Tadi saya nak sebut satu benda berkenaan dengan rumah flat macam tu kan. Memang budak-budak dia akan suka kalau ada program-program luar. Lepas tu orang-orang yang faham agama, tahu agenda kehidupan, apa matlamat kehidupan ni, dia kena banyakkan program dekat tu lah. Sesuai lah kalau awak buat macam tu. Tapi semua tu ada kos lah. Kita pun hidup bila nak buat berulang kali kan, dengan ikhlas, bermodalkan ikhlaskan Allah SWT tu. Dia ikhlas macam ni tau. Sekarang orang salah faham ikhlas. Saya baru cerita pasal ikhlas kebetulan. Cerita berlaku semalam. Sangat pendek kan. Tapi rupanya benda tu dia dibincangkan pada hari ni. Dia dikupas balik. Kenaan dengan politik semalam juga berlaku. Kenaan dengan ikhlas. Kebetulan semalam saya pun kongsi tajuk ikhlas dekat salah sebuah surau tu. Ikhlas ni dia bukan kalau kita berjuang tanpa duit ikhlas. Berjuang dengan duit tak ikhlas. Kalau macam tu cikgu-cikgu yang mengajar kat sekolah yang bergaji sampai 5-6 ribu tu tak ikhlas ke? Tak. Ikhlas ni benda dalaman. Kadang-kadang orang tu dia tak dapat duit, tanya mutawif. Kita ada mutawif sini kan. Boleh tak kalau saya mutawif, saya ikhlas pergi, tak payah bayar saya. Botak rambut dia punya tu tak tumbuh-tumbuh kot. Okey, ikhlas apa? Ikhlas. Ikhlas ni ialah dia dalaman lah, permainan hati. Sebab tu kalau kita tengok ada satu kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dia kata ikhlas ini terjemah sikit nama kitab. Kitab menuju ke jalan Allah lah, mudah faham gitu. Orang yang menuju ke jalan Allah. Dia macam ni, dia kata ikhlas, diletakkan tajuk ikhlas tu daripada 10 ketaatan yang dilakukan oleh hati. 10 ketaatan. Salah satunya ikhlas. Selain sabar, syukur, ikhlas salah satunya. Ikhlas tu kalau ikut duduk dalam tajuk pertama lah kan. Tapi sebab dia bahaskan ikut turutan. Jadi ikhlas ni dia dalaman. Kadang-kadang orang yang tak dibayar boleh hilang ikhlas dia. Sebab tu berlaku mogok apa semua depan pejabat. Sebab apa? Aku bekerja, kau tak bayar kat aku. Hilang ikhlas dia tu sampai dia tuntut. Kadang-kadang disebabkan bayaran hilang ikhlas. Kadang-kadang disebabkan tidak dibayar hilang ikhlas. Jadi ikhlas ni bukan, ukuran ni bukan pada bayaran ataupun tidak. Ikhlas ni pada hati. Kalau kita buat ibadat, kita bekerja, cikgu dia apa semua kan, dia menguruskan orang yang kerja jais, tak ikhlas ke? Ikhlas lagi bagus, dia menguruskan agama kot. Hal ehwal agama. Kan? Patutnya lagi besar pahala dia. Kan? Dia dibayar gaji. Adakah salah dibayar gaji? Tak. Jadi ikhlas tu dia bukan pada sudut mengalah. Jadi kalau kita nak kata kita nak buat program tanpa bayaran atas alasan kita nak ikhlas, itu pada saya salah lah. Antara benda yang saya boleh share lah, dapatan saya bila buat kelas-kelas macam tu, Quran tak pandai baca lagi. Surah An-Nas tertukar-tukar, Al-Falaq tertukar-tukar. Dia seakan-akan memberi gambaran kepada saya lah. Masih jauh lah perjalanan kita untuk berjaya di dunia ni. Kan? Macam ada kata-kata Imam Malik,
la yasluh hazil ummah illa salaha awwaluha. Allahu akbar. Apa terjemah dia tu? Ustaz pasal Tak, saya memandangkan kita nanti kita buat subtitle. Apa? Lebih kurang maksudnya. Maksudnya kita umat ni tak akan baik melainkan umat ni menjadi seperti umat yang awal yang Nabi bina tu. Maksudnya macam mana kita sembang perempuan-perempuan semua, keadaan masyarakat ni bukan sedikit. Saya boleh jamin daripada 10 orang kita ambil cara rambang budak-budak di sekolah ni, ana yakin 100% 9 tak boleh baca Quran. Macam mana kita nak salahkan siapa? Nak salahkan diri sendiri yang mengajukan program bacaan Quran ke, ataupun nak salahkan sistem pendidikan negara kita ni yang memang tak menekankan aspek bacaan Quran ataupun aspek agama? Saya rasa sepatutnya ibu bapa lah yang main peranan tu. Ibu bapa, tapi saya nak masuk sikit politik balik. Saya rasa Kementerian Pendidikan pun kena main peranan untuk mengolah kita punya sistem pendidikan. Sekolah kebangsaan tu kan, kenapa tak diintegrasikan dia punya pendidikan agama kat situ? Kita kena meraihkan bangsa apa? Lain. Kita bukan, negara kita ni Islam sebagai agama negara ke? Agama. Tak tahu, saya tak tahu sebab saya saya belajar dulu bukan sistem pendidikan arus perdana ni. Saya ikut sistem sekolah yang ayah saya hantar lah. Kan? Tapi yang saya tahu, sepatutnya sistem pendidikan kebangsaan kita ni mesti diintegrasikan dengan pendidikan agama. Banyak sekolah-sekolah swasta yang boleh integrasi, campurkan pagi pelajaran lepas tu tengah hari sikit BM, lepas tu BI, lepas tu sains, lepas tu masuk balik. Boleh je, boleh buat, boleh hidup. Okey je. Apa masalahnya kalau kita nak buat benda tu? Tak ada keinginan lah. Tak rasa benda tu penting. Mungkin pendidikan kita dulu dah digariskan oleh penjajah sebelum ni. Akhirnya kita follow je benda tu. Dan kita tak cuba olah. Kita olah dengan cara kita bina kafar. Jadi mak bapak terpaksa hantar sekolah 2 sekolah. Pagi pakai pakaian putih, petang pakai pakaian warna hijau. Kalau mak bapak jenis tak hantar, tak ambil berat, petang tak payah pakai baju hijau, penat lah. Dia ikut yang aliran perdana je. Yang sekolah kafar yang mafhum dia macam sunat tu, dia tak hantar. Lepas tu melahirkan generasi yang macam tu. Lepas tu gaji cikgu sekolah kafar ni, cerita pasal ikhlas ni. Gaji cikgu sekolah kafar berapa? Saya tak pastilah. Saya rasa macam 1,000. Katalah 2,000. Memadai tak dengan pengorbanan dia nak ajar budak-budak solat, nak mengajar bidang agama ni, nak kenal Tuhan, dengan cikgu yang tak apalah, kita tak tidak meletakkan lapisan ni. Tak, maksudnya cikgu yang mengajar sekolah pendidikan arus perdana, yang mengajar bahasa kita kata akademik, patutnya dapat gaji 5,000 sebagai contoh. Kafar pun sepatutnya kena dapat gaji 5,000 lah. Petikailah masa dia ke, dia mengajar 2 jam je, 3 jam je, tak sepatutnya dapat 5,000 macam kami ni mengajar sampai kena tengok. Kenapa tak sekalikan semua tu, jadikan semua. Ya. Sebab kita ada kuasa. Kita bukan dijajah lagi. Sebab tu kepim politik penting. Sangat penting. Tapi Ustaz, Ustaz ambil pantau lah anak-anak Ustaz punya bacaan semua. Pantau. Kita lepas maghrib memang rumah saya akan, walaupun saya keluar, rumah saya akan bacaan Quran tu dia akan follow lah. Dia akan talaki lah dengan. Okey, untuk kita wrap up isu pendidikan ni. Dengan isteri pertama saya. Ya, itu dah pertama. Betul. Ana rasa kalau Ustaz tambah 2, mungkin anak Ustaz akan lebih berjaya. Lepas tu kita cakap di awal tadi tak sanggup. Okey, tak apa, teruskan. Soalan yang berikutnya. Last. Kita dah lambat ni. Itulah. Kena balik rumah pun dah tanya ni. Okey. Mungkin wrap up sikit pasal pendidikan ni. Apa Ustaz punya tips ataupun cadangan untuk pendidikan anak-anak ni supaya tidak mengikut arus kanak-kanak anak-anak sekarang? Arus biasa. Kalau lah Ustaz mungkin hantar sekolah swasta kan? Macam mati kutu nak jawab. Sebab kita hantar sekolah swasta. Kalau saya hantar sekolah arus perdana, mungkin kita ada pengalaman jalur yang sama. Lepas tu aku buat apa? Yang sekarang ni memang dah sekolah agama. Jadi kita backup sikit je lah. So nak cerita panjang pun
beza. Orang akan kata pula, kau tak apalah sekolah, memang dah sekolah agama. Kau Tapi ustaz kacau hantar sikit semua je. sekolah, ustaz hantar semua sekolah swasta. Semua sekolah swasta. 8 kali 500 lah. Tapi kita adalah perkiraan kita ada diskaun sikit lah. Oh, diskaun sikit lah. Sebab kita ni kan. Okay. Macam saya nak tidur. Okay, ada apa lagi? Rasa kita dah berapa lama bersembang di kedai mamak lah. Kedai mamak. Okay. Mungkin kita boleh highlight sekali. Ini adalah sembang-sembang kedai mamak lah. Okay. Kalau ada orang tanya, kalau ada apa? Kenapa berterabur tajuk dia kan? Topik kedai mamak. Kedai mamak. Kedai mamak. Dia bergantung pada editor tu nantilah. Nampak susun ke tak susun kan. Jadi kalau ada yang tertanya apa yang kita sembangkan di kedai mamak tu, mungkin ini antara tajuk. Saya pun tak pasti kedai mamak memang sembang Ana. Itu memang saja. Sebab saya rasa macam kaku sikit lah, kekok. Tak biasa sembang Ana. Biasa saya lah. Biasa aku, kau, saya kan. Dia buat Ana ni macam tak apa nak mama kan. Dia jawab. Tak apa teruskan. Okey, saya rasa untuk cukup setakat tu. Okey. Mungkin kita akan jemput sembang lagi. Kita akan tengok keberjayaan langkah Dubai. Tapi kita akan panggil mungkin saya minta pihak penerbit panggil orang yang lebih pakar untuk mengulas bab ni. Saya cerita tu dari sudut apa yang sembang lah. Sembang orang biasa kan, orang pun tak pandang sangat. Kalau anak murid saya tengok pun, ustaz aku sembang langkah Dubai je kan. Harapnya dia tidak menggam saya lah. Kalau Ana rasa saya nak berlakunya perubahan kerajaan, tapi saya rasa langkah Dubai ni gagal lah. Saya rasa lah. Saya nak berubah kerajaan, tapi saya rasa cukup setakat tu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kedai mamak yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.